Dan malam seperti telah pun kita bergegarkan tadi pagi, di mana kita akan bawakan satu ruangan wawancara ya, iaitu mengenai dengan program BIS Kita Dipeduli Anak-anak Dikasihi, iaitu anjuran Brunei Breast Cancer Support Group dengan kerjasama Muslimah Masjid Universiti Brunei Darussalam ya. Dan alhamdulillah narasumber kita pada hari ini akan sedikit sebanyak mengupas lagi akan wawancara kita pada hari ini. Dan alhamdulillah narasumber kita iaitu Yang Mulia Hajah Aminah Haji Momin, iaitu selaku Presiden Brunei Breast Cancer Support Group bersama kita pada hari ini. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Puan Hajah, apa khabar hari ini? Alhamdulillah ya, selamat menunaikan ibadah puasa. Dan alhamdulillah ya Auda ya, seperti yang kita ni maklum ya, salah satu pintu yang dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita meraih keuntungan besar dari bulan Ramadan ini adalah melalui sedekah. Dan ini akan kita ni bicarakan dalam program BIS Kita Dipeduli Anak-anak Dikasihi. Dan ya Puan Hajah ya, mungkin boleh dikongsikan kepada penonton kita ya antara matlamat program BIS Kita Dipeduli Anak-anak Dikasihi ini. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa fahma ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih menjamin umur dan segala udara dan sebagainya kita nikmati pada masa ini. Jadi sebenarnya program BIS Kita Dipeduli Anak-anak Dikasihi ini adalah program yang menjurus kepada memeduli anak-anak yatim yang bapa mereka meninggal kerana kanser. Artinya kanser, berbagai-bagai kanser. Jadi alhamdulillah program ini saya menyediakan program ini untuk kerana hari-hari membaca Al-Quran. Jadi apabila membaca Al-Quran, di sana tu banyak perkataan infak, banyak perkataan sedekah, banyak perkataan anak yatim. Jadi sebenarnya program ini sudah kami buat dari tahun 2017 di bawah anjuran Breast Cancer Support Group. Dan pada masa sekarang ini, pada peringkat awal itu kami membuat hanya dikhususkan kepada wanita-wanita yang terkena penyakit barah payudara sahaja. Dan peringkat kedua baru kami melibatkan anak-anak yatim pun itu di kalangan daripada yang anak-anak yatim yang biasa-biasa saja, yang bukan ada kaitan dengan kanser. Dan yang ketiga barutah kami melibatkan anak yatim ya, dan yang keempat, dan inilah seterusnya yang keempat. Jadi dengan memikirkan dalam ayat Quran ada disebutkan tentang infak, tentang anak yatim dan sebagainya itu. Jadi dan katanya pun sedia maklum bahawa di negara Darussalam ini belum ada pertubuhan khusus untuk menangani kanser secara menyeluruh. Yang ada masa ini YASKA dan Brunei Breast Cancer Support Group sahaja. Jadi YASKA untuk anak-anak kanser yang mengalami kanser, dan Brunei Breast Cancer khas untuk pesakit kanser payudara. Tetapi tidak ada yang pesakit kanser yang lain. Jadi dengan mengambil kira untuk memeduli, kerana itu saya mengatakan sini BIS Kita Dipeduli itu untuk balu-balu yang ni, balu-balu. Kemudian anak-anak dikasihi adalah anak-anak yatim. Jadi kita tidak akan membezakan anak-anak yatim yang bapa mereka meninggal kerana kanser dan anak-anak yatim yang bapa mereka meninggal memang meninggal penyakit biasa. Kerana semua kita ini memang akan menghadapi maut. Jadi dengan memikirkan perkara tersebut dan dengan saya banyak membaca tentang infak, iaitu antaranya lah dan berinfaklah kerana agama Allahnya, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Dan yang seterusnya dalam surah Al-Baqarah, dan surah yang Al-Baqarah lagi satu tu, wahai orang beriman, infaklah sebahagian daripada apa yang telah kamu diberikan pada kamu. Itu yang ke surah Al-Hadid. Ini saya suka, siapa orangnya yang mau memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, ini yang membangkitkan rasa kemanusiaan kita tu, rasa kasihan kita, rasa prihatin kita. Kerana Allah sendiri berfirman, jika kita meminjamkan Allah sesuatu, Allah akan kembali lagi balik arah ketani. Jadi ketani jangan tersusah hati bahawa bila tengah bersedekah RM1, RM2 itu duit kan habis. Indah semestinya habis. InsyaAllah kerana telah diamalkan perkara ini, alhamdulillah rezeki itu sentiasa mengalir seperti mengalir air di laut. Kemudian
di dalam surah As-Sabah juga sesungguhnya Tuhan memewahkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Jadi rezeki-rezeki yang kita terima tu perlu juga, kata Allah, rezeki yang diberinya rakyat itu bukan untuk kita seorang, tetapi burung pun ampit, orang lain pun ampit, jadi semua ampit. Jadi dengan memikirkan ini, jadi itulah saya memikirkan pada tahun ini saya tumpukan, fokuskan kepada anak-anak yang bapanya meninggal kerana kanser, artinya kanser usus, kanser darah, kanser tulang dan sebagainya. Jadi itulah, dan apabila kita membaca Al-Quran juga, saya mikirkan dengan Al-Quran sebab dari surah Al-Baqarah hingga ke surah Al-Maun, dalam surah itu Allah mengutuk orang-orang yang mudah-mudahan yatim ini. Jadi bila saya melihat di sana, kalau kita sudah membiarkan anak yatim, berarti kita pun sama termasuk dalam orang-orang yang disebutkan oleh Allah SWT. Dan itulah tujuan kami sebenarnya. Baik, alhamdulillah. Jadi sebabkan telah pun dikongsikan bersama siapakah mereka yang akan dipilih untuk menerima sedekah ini, telah pun dikongsikan, alhamdulillah. Bagi program Base Kita Dipeduli, anak-anak dikasihi. Baik, Puan Hajah, mungkin dapat dikongsikan lagi berapa ramaikah pada sekat ini anak-anak yatim yang akan menerima sumbangan tersebut? InsyaAllah setakat saya bukakan dari 29 maafkan saya, dari 5 Mei sehingga sekarang saya menerima hampir sudah 86 orang. Dan insya-Allah hari ini mungkin ada masuk lagi sebab kami akan menutup pada besok hari 13 untuk penerimaan anak yatim tersebut. Kerana untuk menyelaras segala kerja-kerja kami terpaksa menutup pada tarikh yang ditetapkan. Jadi itulah. Jadi mereka yang seperti yang telah saya sebutkan itu tadi, anak-anak yatim ini terdiri pada bapa ayah mereka yang telah kembali ke rahmatullah kerana disebabkan oleh kanser tersebut. Dan untuk makluman juga, anak yang paling muda nanti untuk menerima adalah berumur 8 bulan. 8 bulan, Masya berarti bapanya baru saja meninggal dalam tahun 6 bulan, maafkan saya, 6 bulan. Bapanya meninggal dalam bulan Mac 2020, artinya pada tahun ini. Jadi itu yang termuda lah yang akan menerima nanti, insya-Allah. Jadi seramai lebih kurang 86 dan pastinya akan ada mungkin akan bertambah lagi ya. Itulah anak-anak yatim akan menerima. Jadi Puan Hajah mungkin boleh kongsikan bila dan di mana penyampaian ini akan diadakan? Alhamdulillah, insya-Allah acaranya akan diadakan pada hari Jumaat ini 15 Mei pukul 8.45 pagi, bertempat di nombor 16 Terata Anaria, Jalan 35, Kampung Rimba, Perpindahan Rimba Gadong, insya-Allah. Baik, begitu terkesan juga kalau kita dengarkan bersama dengan tersentuhnya anak-anak ini baru juga mengenal dunia, baru juga melihat dunia, namun telah pun kehilangan mereka yang dikasihi yang sepatutnya mereka harapkan. Jadi kita harapkan juga kepada Auda menjadi satu suntikan semangat kepada belia-belia kita ini dan juga mereka di luar sana untuk memberikan juga cara-cara ataupun bagaimana dengan yang telah pun dianjurkan oleh Brunei Breast Cancer Support Group ini. Baik, Puan mungkin dapat dikongsikan sedikit disebabkan oleh COVID-19 ini, jadi kita memang sentiasa memberikan penjarakan sosial ataupun penjarakan fizikal. Jadi bagaimana dengan cara penyampaiannya? Adakah seperti biasa perlu pandu lalu ataupun ianya dihadkan kepada satu-satu hari bagi setiap keluarga? Okey. Sebenarnya anak-anak yatim sekarang ini ada dalam 86 orang, tetapi ibu-ibu mereka masa ini ada dalam 28 orang saja. Jadi daripada 28 orang itu, jadi inilah anak yatimnya. Kemudian dari ada 2 kaedah yang akan kami gunakan. Satu, pandu lalu. Yang kedua, mereka harus mendaftar dulu kerana al-maklum kita perlu mendapatkan kesahihan mereka untuk menerima ini. Dan kami akan menyediakan satu tempat untuk mereka memakai mask, kemudian kami berikan sanitizer, dan lepas itu mereka mendaftar, dan selepas itu mereka akan menerima seorang-seorang mengikut jarak yang telah ditetapkan, insya-Allah. Jadi kami mengikut peraturan ataupun yang dipersyaratkan oleh Kementerian Kesihatan dalam mengadakan majlis ini nanti, insya-Allah.
Baik, jadi ada dua kaedah yang akan digunakan ya. Jadi Puan Najah mungkin boleh kongsikan antara kegiatan lain yang telah pun untuk menyokong program Biskit Tadi Peduli Anak-anak Dikasih. Mungkin kita boleh paparkan ya antara gambar-gambar dan mungkin boleh Puan Najah ulas sedikit ya antara kegiatan. Sebenarnya untuk menyokong program kami dari sejak tahun 2017 itu bermulanya saya dilantik sebagai Presiden Breast Cancer Support Group. Jadi bermula dari sana kami mengadakan berbagai program khususnya untuk memeduli pesakit-pesakit kanser. Dan kami juga alhamdulillah bukan hanya pesakit kanser tetapi pesakit-pesakit stroke pun juga kami diminta untuk hadir ke tempat mereka untuk membacakan surah-surah yang yang untuk macam menenangkan pemikiran dan jiwa mereka. Dan alhamdulillah kami telah dapat menerbitkan buku, Breast Cancer Support Group telah dapat menerbitkan buku iaitu Al-Quran Terapi Kanser. Dan ini sebenarnya setiap tahun kami mengadakan khatam. Jadi khatam ini kami dalam bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan kami sebenarnya membukakan kepada sesiapa saja untuk ikut serta membaca Al-Quran. Jadi hasilnya kami dapat mengadakan khatam di setiap bulan Jun, setiap bulan Jun setiap tahun. Tapi tahun ini oleh sebab Ramadan dalam bulan Mei, jadi kami buat dalam bulan Mei. Dan alhamdulillah pada tahun ini kami ada sokongan daripada Muslimah, Masjid Universiti Darussalam, kerana saya sendiri selaku ketua Muslimah di sana. Dan alhamdulillah masa kami membuat program khatam sekarang ini memang kami mengikut kaedah khatam benar-benar. Setiap seorang mesti khatam 30 juzuk. Artinya sekarang kami ada 100 lebih orang, berarti kami akan dalam 100 lebih orang akan khatam 30 juzuk semua sekali. Jadi alhamdulillah, jadi ini kegiatan-kegiatan kami yang semasa kami memberikan sokongan kepada pesakit-pesakit yang berada di TBCC, iaitu Pantai Jerudong Specialist Center sekarang. Kami juga menyokong mereka yang ada di dalam ward tersebut untuk diberikan cenderamata sempat dalam bulan Ramadan. Dan ini acara ini kami buat gambar-gambar nilai ini adalah dari kegiatan-kegiatan kami daripada 2017, 2018 dan juga 2019. Alhamdulillah. Jadi setiap tahun kami mengadakan dan ini semasa 2017 masa kami mula sekali ini pertama kali kami mengadakan di rumah Allahyarham Hajah Siti Aisyah binti Haji Muhammad Jaafar, dan baru saja meninggal pada tahun itu kerana kanser, dan alhamdulillah inilah dapat kami buat di rumah beliau. Alhamdulillah. Jadi banyaklah kegiatan yang kami laksanakan setakat ini, dan tambah lagi sekarang ni saya selaku ketua Muslimah Masjid Universiti Darussalam. Jadi kegiatan-kegiatan itu lebih menjurus kepada kegiatan keagamaan. Jadi dengan mengaitkan keagamaan dan juga sakit, jadi kita dapat dapat menenangkan jiwa pesakit-pesakit itu sendiri, insya-Allah. Dan alhamdulillah ada yang di antara yang pernah kami tangani sekarang sudah ada meninggal dunia, dan mereka, saya rasa mereka aman di sana sekarang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan mereka akan menjadi orang yang sentiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ya, udah itu dia antara kegiatannya yang telah pun diungkayahkan oleh program Biskit Tadi Peduli Anak-anak Dikasihi, itu dari tahun 2017, 2018 dan juga 2019, yang mana menjurus kepada kegiatan keagamaan sebetulnya. Jadi Puan Najah, sebelum kita ni mengakhiri wawancara kita pada pagi ini, mungkin ada harapan daripada Puan sendiri dalam pelaksanaan program ini? Harapan saya sebenarnya adalah untuk meneruskan lagi kegiatan ini dari semasa ke semasa. Tetapi saya ingin menyebutkan di sini, saya mengucapkan banyak-banyak bersyukur kerana sokongan daripada orang awam yang telah memberikan atau yang telah bersedekah kepada Persatuan Breast Cancer untuk menyampaikan sedekah-sedekah tersebut kepada anak-anak yatim piatu. Kerana kita sedia maklum bahawa ada orang terdapat duit, tetapi untuk menyalurkan kadang-kadang payah. Jadi saya membukakan perkara ini kepada orang awam untuk supaya mereka sama-sama untuk bersedekah. Dan kerana seperti yang saya sebutkan tadi dalam Al-Quran banyak menyebut tentang infak dan sebagainya, dan kerana itulah juga saya dengan alhamdulillah setakat ini
hasil daripada dibukakan itu lebih daripada 50 orang yang telah menyampaikan sumbang mereka, dan inilah nanti yang akan disampaikan kepada anak yatim ini. Jadi Breast Cancer Support Group tidak akan mengeluarkan duit 1 sen pun kerana kami persatuan. Jadi sebab itu saya membukakan kepada orang awam, orang ramai, dan juga ahli-ahli yang terdekat dengan kekeluargaan dan sebagainya, ada ahli keluarga dan sebagainya, untuk berinfak sama-sama. Jadi tambah lagi dalam bulan Ramadan ini pahalanya berlipat-lipat kali ganda. Jadi sekarang ini saya memang banyak orang bukakan tentang bersedekah, tetapi kami menumpukan sebenarnya lebih kepada untuk program anak-anak dikasihi ini lebih kepada anak yatim yang tadi yang saya sebutkan itu. Jadi orang awam yang saya masukkan itu tadi, mereka ini supaya mereka terbuka hati untuk sentiasa bersedekah, menghulurkan bantuan dan untuk bersedekah. Bukan saya dalam bulan Ramadan, tetapi pada hari-hari biasa. Kerana duit, kata orang kata ni, ada orang bercakap duit akan dibawa mati, tetapi sebenarnya duit boleh dibawa mati, insya-Allah. Duit tadi kita yang boleh bawa mati ialah dengan bersedekah, dengan cara bersedekah, insya-Allah. Baik, itulah antaranya yang telah pun disentuh oleh narasumber kita. Duit itu memang ini dapat dicari, namun duit itu dapat ditukar kepada suatu amalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dapat kita dibawa hingga ke mati. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, iaitu Puan Hajah Aminah Haji Momen, Presiden Brunei Breast Cancer Support Group, di mana program BIS kita diberi anak-anak dikasihi anjuran Brunei Breast Cancer Support Group dengan kerjasama Muslimah Masjid Universiti Brunei Darussalam. Terima kasih Puan Hajah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.